Maka zaman sekarang ini, moden ni banyak isu-isu maqasid dalam bab siasah. Contohnya kita nak bersifat lunak kepada orang-orang bukan Islam. Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Kita mungkin di antara kumpulan kata, tak perlu, buat apa? Bukankah kita ni asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita kena keras kepada kufar ni, keras. Bagi dia takut, bagi dia lari daripada kita. Bagi dia pergi masuk neraka terus. Itu lagaknya. Sebab tempat dia dalam neraka. Dia terlupa bahawa ayat itu tak boleh diambil secara isolated, terasing daripada yang lain-lain. Beribu-ribu banyak lagi ayat-ayat tentang perluan dakwah, hadis-hadis tentang keperluan dakwah dan seumpamanya. Rahmah lagi. Dia kata ini bukan rahmatan lil mukminin, ini rahmatan lil kafirin, katanya. Padahal memang betul dalam rahmat lil alamin itu para mufassir semua bersetuju adanya rahmatan lil kafirin. Malah di kalangan ulama salafus salih, Ibnu Abbas dia berkata rahmat kepada kafirin itu adalah antara yang paling besar pada pandangan ulama tafsir dulu, adalah tidak jatuhnya azab dan iqab dengan serta-merta kepada mereka, lalu memberi ruang kepada mereka untuk mendengar dakwah dan menerima dakwah dan akhirnya mereka selamat. Dibuktikan bagaimana baginda Nabi SAW tidak mahu malaikat meruntuhkan bukit di atas penduduk Taif, dengan harapan yukhrija min aslabihim man la yusyriku billah, may ya'budullahi wa la yusyriku bihi syai'a, dengan harapan akan ada keluar daripada sulbi ataupun keturunan mereka orang-orang yang mengabdikan kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah SWT. Lalu sudah tentu akan ada perbezaan. Akan ada perbezaan yang mata kita nak mendepani kepelbagaian bangsa mengikut maqasid secara rahmah, ramah tamah, dengan cara itu kita mendekatkan gap di antara mereka dengan kita dan akhirnya kita nak dakwah mereka. Tapi akan ada kumpulan yang kata tidak, kita tidak akan bertoleransi dengan ini. Panggil dia bukan Islam pun tak boleh, kita mesti panggil dia kafir. Man lam yukaffira kafiran faqad kafar. Dia kata lagi, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Itu dia. Kan? Jadi saya ingat lagi baru ni saya jumpa dengan Syekh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Dia faqih Syafi'i daripada Syria. Kita ingatkan dia memang tradisi punya aliran lah. Tapi bila sembang-sembang, dia terus terang dia tak setuju kita panggil orang kafir itu kafir kalau kita boleh panggil dengan panggilan yang lebih baik, iaitulah ghairu mukmin atau ghairu muslim, bukan Islam, non muslim, better. Sebab memberikan harapan. Kita dah berikan satu konotasi, satu gambaran kafir itu adalah pemusuh Islam. Bila kita pukul rata pada semua yang bukan Islam sebagai kafir, kita seolahnya telah membuat satu tembok dia adalah musuh. Sedangkan dalam Al-Quran Allah memulakan dengan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Apa maksud tu? Allah kata wahai ahli kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Antara melampaunya apa? Mereka kata Tuhan tu tiga. Allah tegur orang Nasrani yang mengatakan yang syirik kepada Allah, tapi Allah tetap panggil dia ya ahlal kitab. Allah tak kata dia ya kafir. Nampak? Ya ahlal kitab. Kemudian Allah kata ya ayuhan nas. Ya bani Adam. Adalah qul ya ayyuhal kafirun, ada. Tapi daripada banyak-banyak, majoritinya tidak dipanggil kafir. Kecuali yang very spesifik, kepada cerita yang very spesifik. Malah ya ahlal kitab ni satu penghormatan, nak mengingatkan mereka balik kepada kitab yang diturunkan kepada mereka yang sebelum diselewengkan. Lalu itu juga maqasidnya yang tadi tu, nak dakwah tu. Tapi bila orang tak boleh nak terima maqasid yang kumpulan yang ini, dia akan jadi saling sesat menyesatkan. Itu yang masalahnya. So jadi kita harap pelajaran kita hari ini dalam bab mencapai maksad, again sebelum kita tamatkan,
mesti tahu cara nak tarik ilah. Ilah tadi itulah yang mabuk tadi. Kalau dalam bab Arab, kalau dalam bab untuk dakwah ni, dakwah tu ilah dia, bagaimana cara dia, kaedah dia berubah mengikut keadaan dan tempat dan waktu dan masa. Sebab dia masuk dalam bab mutaghayyirat. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinah. Berubahnya hukum dengan berubahnya masa dan tempat. Ada yang perkara dulu tak dianggap rajih, hari ini dianggap rajih. Dulu dianggap rajih, sekarang dianggap marjuh. Boleh berlaku dengan sangat banyak. Ya? So jadi atas sebab itu, dalam bab perkembangan moden, ada pula orang yang kata kita nak pakai vaksin. Dia kata kita tak nak ni vaksin ni, merosakkan. Kan? Vaksin pun ada, tak vaksin pun ada. Ya, home birth ada, doktor pun ada, macam-macam. Dunia lepeh pun ada, dunia bulat pun ada. Itu tak payah bincang lah, buat masalah sikit kan. Tapi lain kali lah. Tapi apa pun, tengok apa maksud tujuan tu. Tujuan vaksin tu apa dia? Maka nak merosakkan gerakan vaksin, dia kata vaksin ni Yahudi. Yahudi dapat nama. Padahal Yahudi pun vaksin juga orang dia. Tak pasal-pasal Yahudi dapat nama, tapi nak bagi sentimen tuh buruk Yahudi. Kan? Terus kita sabitkan dengan musuh Islam. Kan macam orang Arab lah. Kalau kita maki hamun orang Arab, kita cakap dia khinzir, dia relax je. Tapi kalau cakap dia himar, dia marah. Sebab dia tak kenal sangat khinzir tu apa.